Membaca merupakan suatu amalan atau budaya yang sihat. Membaca juga boleh meluaskan ilmu pengetahuan serta mematangkan minda. Di antara ilmu yang dipelajari, tabiat membaca wajar ditekankan di dalam segala aspek dan perlu dipupuk terhadap anak-anak semasa di bangku persekolahan lagi. Tetapi apa yang berlaku hari ini didapati masih ramai di kalangan anak-anak maupun segelintir masyarakat di negara ini didapati jemu dan malas membaca. Kenapa jadi begini? Dari kacamata Islam, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslimin dan muslimat. Tetapi dari konteks ilmuwan pula, terutamanya dari aspek pembelajaran dan pendidikan, tidak begitu lengkap jika tidak disusuli atau disertai dengan tabiat membaca. Dengan perkataan lain, berkemungkinan ramai di kalangan masyarakat di negara ini yang belajar, mendengar ceramah atau syarahan, mengikuti forum perbincangan maupun kuliah ilmu untuk tujuan memperolehi ilmu yang dimaksudkan. Tetapi ilmu pengetahuan yang diperolehnya itu belum mencukupi kerana ia hanya meliputi perkara-perkara tertentu sahaja. Namun, kekuatan ingatan mindanya akan terus berkembang apabila disertai dengan amalan membaca. Di negara kita dapat saksikan sama ada di bandar-bandar, kampung maupun pekan telah banyak gedung ilmu dan kedai-kedai buku didirikan malah tumbuh satu demi satu dengan harapan memperkayakan khazanah ilmu itu. Apatah lagi kini, dengan adanya seminar dan pameran buku-buku di setiap negeri dan daerah bagi memudahkan pembaca mendapatkan bahan-bahan menarik dan berilmiah supaya tabiat membaca diteruskan sampai bila-bila. Dari gedung-gedung ilmu, kedai buku dan pameran itu, kita boleh memperoleh banyak sumber pengetahuan melalui buku-buku, majalah, risalah serta akhbar. Tetapi sayangnya, sumber-sumber ilmu itu sahaja yang melimpah ruah, namun pembacanya amat kurang berminat dan tidak mempedulikannya. Sementara itu, kita mungkin boleh berbangga kerana di kalangan masyarakat di negara ini yang gemar membaca akhbar. Tetapi mulai akhbar-akhbar tersebut bukan halaman ilmu yang dibacanya. Sebaliknya, ruangan hiburan, fashion, masakan dan sukan yang sering menjadi tumpuan. Ada yang membuat keratan dari akhbar berkenaan, lalu ditampal dan dibukukan. Halaman pengetahuan dan pendidikan diketepikan, dikoyakkan dan dijadikan sebagai alas pembungkus makanan. Dalam konteks manfaatnya, membaca banyak manfaatnya ke atas diri individu itu apabila tabiat membaca dijadikan sebagai budaya hidup, iaitu pertama, perbualan harian. Seseorang yang gemar membaca hanya membicarakan persoalan yang berfaedah seperti ilmu dan pengetahuan yang perlu dipelajari berbanding dengan seseorang yang berat atau malas membaca. Mereka hanya membicarakan tentang hal-hal remeh dan tidak masuk akal. Kedua, perpustakaan rumah. Individu yang gemarkan buku-buku dan pembacaan sebagai amalan hidup harian, sebuah perpustakaan akan diwujudkan dan dibina di ruang rumahnya sebagai sumber ilmu dan bagi memudahkan untuk rujukan. 3. Perkembangan minda. Dari konteks membaca juga, perkembangan minda akan menjadi matang apabila tabiat membaca sering dijadikan sebagai amalan yang berfaedah. Dengan itu, individu yang sentiasa membaca dapat melahirkan ilham, cadangan yang bernas serta dapat memberikan pandangan yang cukup berkesan dan sebagai suatu langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Dalam hal ini, ketahuilah bahawa buku adalah guru sepanjang zaman. Dengan membaca dari sumber-sumber yang berilmiah, kita akan memperolehi sesuatu maklumat yang belum kita ketahui, sama ada dari dalam maupun luar negara. Membacalah, kerana membaca itu memperkayakan khazanah ilmu dan mematangkan minda.